hari ni bincang. Okey, tajuk hari ni kita akan bincang tentang daya tekanan. Okey, daya tekanan. Masih lagi tajuk daya tekanan. Tapi tajuk dia prinsip Bernoulli kan. Okey, bila kamu tengok nama di sini kan, prinsip Bernoulli kan. Jadi cikgu rasa lebih baik kamu hafal lah ejaan dia kan. Bernoulli kan. Bernoulli kan. Nanti kalau kamu tak hafal, maka akan dipotong dalam peperiksaan. Penting kan, ejaan nama saintis kan. Bernoulli, Archimedes, penting kan. Ini antara nama-nama yang susah dieja lah kan. Susah dieja. Okey, cikgu teruskan. Okey, Bernoulli Principle. Okey, berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Okey, yang pertama, Bernoulli kan, merujuk pada bendalih. Bendalih dikatakan di sini adalah gas dan cecair. Atau pun boleh kan. Gas atau cecair. Kan? Gas atau cecair yang melibatkan cecair bendalih yang bergerak. Jadi dalam kes ini yang penting kan. Cikgu nak cakap kamu benda yang penting dia adalah gas dan cecair dan bergerak. Bergerak maksudnya dia punya hal laju lah. Kan? Bila kata tentang gerakan, kita akan merujuk pada hal laju dengan apa tu? Pecutan. Bila kata tentang gerakan lah. Okey, cikgu teruskan. Okey, yang kedua. Yang kedua dia kata apabila hal laju bertambah. When the speed increase. Laju lah Laju. Hal laju pun boleh. Tak kisah ledu pun boleh ini penting kan. Ini dikatakan sebagai prinsip Bernoulli. Yang kedua ni, apabila hal laju bertambah, hal laju meningkat, maka kawasan tu mengalami tekanan yang kurang. Tekanan berkurang. Macam berkadar sungsang. Jadi kamu kena tahulah benda ni kan. Ini paling penting kan. Hal laju bertambah, tekanan berkurang. Ataupun kita kata speed increase, pressure decrease. Okey, yang ketiga. Biasanya apabila tekanan satu kawasan tu berkurang, ini bermaksud tekanan itu lebih rendah daripada tekanan yang berkurang ini lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Jadi kita kata tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan yang kita dapat di sini. Iaitu P tadi tu. P. Tekanan ni. Tekanan kawasan tersebut. Okey kan? Jadi yang keempat, sebab tekanan atmosfera tinggi, tekanan yang berada di satu kawasan tu rendah, maka wujudnya apa? Yang keempat kata wujudnya perbezaan tekanan. Sebab apa? Tekanan ni tinggi, tekanan ni rendah. Jadi ini katakan wujudnya perbezaan tekanan. Boleh faham Ini prinsip Bernoulli kan? Jadi yang kelima, sebab wujudnya perbezaan tekanan, maka daya terhasil. Daya terhasil. Daya satu adalah kuantiti vektor. Vektor maksudnya apa? Mempunyai magnitude dan arah. Dia ada magnitude dan arah. Jadi apa arah dia? Jadi arah dia pada arah tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi akan wujud. Yang penting kat sini, daya wujud, arah dia. Ini arah dia. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, cuba kita tengok dalam gambar ni. Ini adalah bentuk kita panggil sebagai aerofoil tegak kan. Saya tulis aerofoil kan. Aerofoil. Aerofoil kan. Aerofoil tegak yang digunakan dalam sayap kapal terbang. Ini digunakan dalam sayap kapal terbang pada pandangan sisi. Ini pada pandangan sisi. Ini aerofoil tegak pada pandangan sisi kan. Pada kapal terbang. Okey, kita tengok gambar ni. Jadi sayap ni bergerak ke sini. Dia bergerak ke sini kan. Arahnya ke kiri kan. Ni arah dia. Aerofoil ni bergerak ke kiri. Jadi apabila bergerak ke kiri, kita dapati angin. Dia akan melawan angin lah. Arah angin kan. Jadi kita dapati angin di sebelah bahagian atas. Mempunyai aliran udara yang lebih tinggi. Sebab bentuk aerofoil ni menyebabkan angin banyak
ataupun halaju udara mengalir banyak di bahagian atas. Jadi kita kata kan bahagian atas ini halaju dia tinggi. Boleh kan? Bahagian atas halaju dia tinggi. Dan bahagian bawah, kan? Bahagian bawah ni halaju dia rendah. Sebab apa? Banyak udara yang mengalir di bahagian atas berbanding dengan bahagian bawah. Okey, mengikut prinsip Bernoulli. Okey, bila kawasan tu adalah halaju tinggi, maka tekanan akan rendah. Seperti je terang tadi. Nombor 2 tu. Bila halaju meningkat, tekanan akan berkurang. Nombor 2. Jadi, halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, Dan di bahagian bawah pula, bahagian bawah pula, tengok bahagian bawah pula, Bahagian bawah pula, bila laju tu rendah, tekanan tinggi. Okey, boleh Jadi tekanan tinggi, tekanan rendah, ini mewujudkan perbezaan tekanan. Nombor 4. Nampak? Perbezaan tekanan. Dan perbezaan tekanan akan menghasilkan daya pada arah apa? Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi arahnya ke atas. Faham? Jadi wujudnya daya. Daya sebab arahnya ke atas kita panggil dengan nama daya angkat. Okey. Boleh faham ni basic lah Daya angkat ataupun kita panggil lifting force. Daya angkat Okey, ni berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Okey. Terus cikgu nak tukar slide Okey Cikgu teruskan. Okey. Ini adalah aplikasi. Prinsip Bernoulli senang. Dia tak banyak formula kita guna. Cuma kalau kamu rajin, kamu hafal yang ni. 1, 2, 3, 4. Dia punya cerita mesti berkisar kepada 4 perkara ni. Okey, yang pertama. Halaju. Silakan. Halaju bertambah. Tekanan berkurang. Jadi tekanan atmosfera ataupun tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan yang ada dekat sini, kawasan tu. Perbezaan tekanan. Daya terhasil. Itu je. Arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, kita ambil pada gambar-gambar yang ada kat sini Okey, gambar yang pertama, kalau cikgu suka, kalau dalam kelas cikgu suruh bagi gambar ni, suruh pelajar cikgu terangkan macam mana boleh berlakunya prinsip Bernoulli tu. Jadi dalam kes ni cuba tengok Orang ni sedang tiup. Tiup. Jadi di sini dianggap sebagai halaju yang tinggi. Betul Di sini dianggap sebagai halaju yang tinggi. Halaju tinggi. Nampak je padahal tak cantik halaju tinggi. Sini halaju tinggi. Jadi bila halaju tinggi, tekanan menjadi rendah. Prinsip Bernoulli. Bila tekanan rendah di kawasan ini, tekanan atmosfera yang lebih tinggi. Tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menekan permukaan air ni supaya air ni naik ke apa? Naik ke atas. Paras naik. Naik sampai ke sini. Kenapa dia naik ke atas? Sebab dia bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi paras permukaan ini telah ditolak oleh tekanan atmosfera. Dan kenapa boleh tolak ni? Tolak apa? Tolak ialah daya. Daya. Jadi daya terhasil. Jadi menyebabkan air tu naik ke atas dan terus ditiup. Jadi dalam bentuk semburan. Ini kes yang pertama. Boleh tak? Ini cerita tentang tekanan. Beri gambar kita boleh faham Okey, sama juga cerita yang kedua ni. Ni gambar yang pertama. Cikgu letak label lah. Ni gambar yang pertama. Okey, kita pergi pada gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kamu akan tolak umbuh ni
ke kanan. Jadi ada udara dalam ni. Ini ada udara. Dan bila udara ni keluar pada muncung ini, kawasan ni dianggap sebagai halaju tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, tekanan rendah, jadi tekanan atmosfera akan masuk untuk menekan permukaan cecair ini. Akan menekan. Mana dia masuk? Dia masuk dekat lubang ni. Nampak? Dia masuk melalui lubang ni. Dia akan masuk, dia akan tekan permukaan ini, menyebabkan air itu naik ke atas dan keluar dalam bentuk semburan. Okey, keluar dalam bentuk semburan. Okey, itu sama. Cerita ni, nombor 2 ni sama dengan cerita yang pertama juga, kalau kamu tengok. Okey, kita pergi pada yang ketiga, itu apa nama? Apa nama ni? Penunuh Bunsen. Bunsen burner. Okey, Okey, Bunsen burner ni, kalau gambar ni kita tak nampak sangat. Bila gas masuk ke sini, gas masuk ke sini dengan halaju yang tinggi. Dekat sini dia ada bentuk dia macam corong yang sempit lah. Jadi bila sempit, sini dianggap sebagai halaju yang tinggi. Maksudnya gas ni keluar, tunjuk gambar. Laluan gas. Tunjuk gambar. Lalu sini, terus naik ke atas. Ni laluan gas. Ini naik ke atas. Dan di sini dianggap sebagai halaju tinggi. Okey, bila halaju tinggi, kawasan dalam ni tekanan dia rendah. Jadi tekanan atmosfera di bahagian luar tinggi. Dan menolak. Menolak maksudnya menggunakan daya. Okey, daya terhasil menolak udara masuk ke dalam penunuh Bunsen. Jadi udara mengandungi apa? Mengandungi oksigen. Betul. Bila mengandungi oksigen, gas bercampur dengan oksigen, jadi api keluar warna apa? Warna biru. Sebab apa? Pembakaran lengkap. Boleh Pembakaran lengkap. Jadi kenapa macam ni? Pertama apa tadi? Halaju bertambah. Tekanan rendah. Tekanan atmosfera tinggi. Semua ceritanya berkait rapat dengan yang atas ni. Cikgu nak tunjuk fizik ni mudah ke kamu. Dia ulang-ulang benda tu saja. Okey, Okey, ni yang ketiga. Okey, yang keempat. Yang keempat cerita tentang kanopi. Okey, bila lori ni bergerak ke kiri dengan laju yang tinggi, kanopi tutup tertutup. Jadi kita anggap di bahagian luar kanopi ni mempunyai apa? Mempunyai di luar kanopi. Mempunyai halaju yang tinggi. Okey, luar. Ni di bahagian luar. Luar kanopi yang halaju tinggi maksudnya tekanan yang rendah. Dan di bahagian dalam kanopi, dalam mempunyai halaju yang rendah. Yalah, betul lah. Sebab tak ada kena angin. Tekanan dia tinggi. Okey, tekanan tinggi. Ini bahagian dalam. Oleh itu berlakunya daya. Daya daripada tekanan tinggi ke tekanan luar. Maksudnya daripada dalam ke luar. Sebab tu kamu nampak kanopi tu dalam bentuk kembung. Kembang. Sebab apa? Daya terhasil daripada dalam ke luar. Dalam ke luar. Itu sebab dia. Daya terhasil pada arah dalam ke luar. Okey, boleh faham nanti cikgu tanya kamu lah sikit. Kamu nak jawab. Okey, nombor 5. Nombor 5 pula cerita tentang bola. Bola yang bergerak pada arah apa ni? Arah apa ni? Ni. Arah ni kita panggil arah lawan jam. Boleh Bola yang bergerak pada arah lawan jam. Okey. Dan angin ni angin ni aliran udara bergerak daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Boleh Dan kita dapati bahawa pada keadaan ini, udara bergerak ke sini, arah ini telah berlawanan dengan arah gerakan bola. Betul tak? Arah ini berlawanan dengan arah gerakan bola. Jadi bila berlawanan arah gerakan bola, ini menyebabkan kawasan ini mengalami halaju yang rendah. Halaju yang
rendah. Sebab apa? Arah putaran bola berlawanan dengan arah aliran udara. Boleh kan? Okey. Bila laju rendah, ada confirm tekanan tinggi. Begitu kat di bahagian bawah, arah aliran udara, ni arah udara adalah sama dengan arah putaran bola. Saya ulang balik kan? Arah aliran udara daripada kanan ke kiri sama dengan arah putaran bola. Ini menyebabkan hal laju menjadi bertambah di kawasan bawah dia. Okey kan? Di kawasan ni hal laju bertambah. Bila hal laju bertambah, dah tentu tekanan rendah. Okey, maka ini mewujudkan dua keadaan, tekanan tinggi di bahagian atas, tekanan rendah di bahagian bawah. Jadi daya terhasil pada arah bawah. Kenapa? Kenapa bawah? Sebab tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu arah dia, tekanan tinggi rendah. Sebab tu bila bola ni bergerak, dia akan ada potensi untuk turun ke bawah. Sebab mengalami perbezaan tekanan ataupun daya. Ada daya tolakannya ke bawah. Okey kan? Boleh tak ni? Boleh tak semua? Faham tak? Okey tak ni? Okey, cikgu. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih. Alex kan? Alex. Okey kan? Okey, Ya. cikgu teruskan. Ya, okey. Okey, kita cerita ni pula kan. Kita masih cerita yang sama juga. Tapi kita cerita keadaannya. Jadi kalau kita gambar ni kan, kau boleh explain. Kalau kat sekolah cikgu buat bengkel lah kan. Cikgu beri gambar, suruh explain. Dia kata bagi 4 markah. Macam tu. Jadi kamu boleh lah nak buat. Okey, jadi tengok sini kan. Gambar yang pertama ni, iaitu aerofoil. Ni panggil aerofoil terbalik. Tak macam kapal terbang kan. Ini digunakan pada spoiler. Spoiler kan. Spoiler kereta. Aerofoil terbalik yang digunakan pada spoiler kereta. Jadi kita tengok sini. Ni bahagian yang tunjuk ni lah kan. Aerofoil kan. Gambar ni. Okey. Jadi dalam keadaan macam ni, angin akan bertiup daripada kanan ke kiri. Ni arah angin lah. Arah angin kanan ke kiri. Dan melengkung dia banyak di bahagian bawah. Betul tak kan? Aerofoil ni lebih melengkung di bahagian bawah. Dia di bahagian atas lebih lurus. Okey, lebih lurus. Bila melengkung dia banyak, maka di sini adalah hal laju yang tinggi. Sebab banyak aliran udara di sini kan. Ni. Bila laju tinggi, dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Tekanan rendah kan. Dan di bahagian atas pula, hal laju rendah. Bahagian atas, tekanan tinggi. Ini prinsip Bernoulli lah. Kan? Jadi perbezaan tekanan ini menghasilkan daya pada arah tinggi ke rendah. Arah dia ke bawah. Downwards. Arahnya ke bawah daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini nombor pertama. Sebab tu bila kereta ni bawa laju sangat, kereta ni bawa laju sangat, kan? Jadi dengan adanya spoiler ni, kalau spoiler ni macam kapal terbang, cikgu rasa kereta ni boleh terbang lah. Tapi terbang tak ada sistem kawalan. Kereta ni akan terbabas. Dan rosak lah, meletup ke apa kan. Dia dah terbang, dia tak ada kawalan, dia terpaksa jatuh balik. Tu kan. Itu maksud cikgu kan. Kalau spoiler terbalik ni, bila kereta tu nak terbang, spoiler ada daya ke bawah. Daya ke bawah menyebabkan si kereta ni tidak terangkat. Tidak terbalik. Dapat mengatasi. Sebab kereta ni bawa laju kan. Kereta yang laju, dia ada potensi untuk terbang. Sebab depan kereta ni pun bentuk dia, kita panggil aerodynamic. Bentuk aerodynamic. Ni bentuk aerodynamic. Kapal terbang pula. Kereta ni. Jadi dia laju kan. Okey, dah apa? Kita pergi pada yang kedua pula. Tentang air kan. Paip air yang kita buka dan kita letak bola pingpong. Okey, macam mana nak cerita tentang keadaan ini? Di mana kawasan ini adalah kawasan yang sempit.
sempit. Kawasan sempit menyebabkan, yang penting menyebabkan hal laju menjadi bertambah di kawasan sempit ni. Macam kamu nak siram pokok lah. Kalau pokok dekat-dekat, senang je siram. Dengan getah, paip getah. Kalau pokok yang jauh, kamu kena tutup sikit. Bagi sempit paip getah kan. Sempit untuk menghasilkan hal laju yang tinggi. Hal laju yang tinggi. Bila hal laju tinggi, maka tekanan rendah. Tekanan di sini rendah. Di sini. Tekanan rendah. Dan di bahagian bawah ni adalah tekanan atmosfera. Jadi tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan di bahagian atas. Tekanan atmosfera lebih tinggi daripada tekanan di bahagian atas. Itu cerita dia lah. Okey. Bila tekanan tinggi, ini tekanan rendah, dia akan menghasilkan daya. Pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi bila ada daya ni, jadi bola pingpong ni dapat berada dalam keadaan tak jatuh lah kan. Kita tak jatuh. Pegun di sini. Bola ni akan berada dalam pegun dan tak jatuh sebab apa? Ada daya yang menyokong. Sebab dia tak jatuh. Bola pingpong je lah kamu buat kan. Kalau kamu buat dengan benda-benda seperti besi tak boleh lah. Sebab dia punya berat lagi tinggi. Ni berat dia rendah. Sebab tu kita boleh guna kan. Bola pingpong. Okey, begitu juga dengan kes yang ketiga. Kes yang ketiga ni iaitu apabila pelajar ni tiup dengan angin di bahagian atas kertas ini, laju dia tinggi dan tekanan rendah. Di bahagian bawah, tekanan atmosfera adalah tinggi. Laju adalah rendah. Ini akan menghasilkan daya pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Daya terhasil pada arah tinggi ke rendah. Jadi kertas ni akan, bila kamu tiup saja di bahagian atas, kertas ni akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Okey, cikgu dah terangkan tentang gambar dan kamu boleh explain. Bagus. Kamu boleh tengok lah kan. Kamu boleh tengok nanti cikgu harap kamu boleh explain lah kan. Okey, kita teruskan yang berikutnya. Tentang prinsip Bernoulli juga. Tentang tiup yang tidak sekata. Ataupun air yang bergerak daripada kiri, daripada sini kan, ke kanan. Daripada X ke Z. Jadi maksudnya air itu bergerak daripada X, Y dan Z. Air bergerak. Jadi bila air itu bergerak di sini, kita dapati X, Y, Z. Kita dapati Y adalah kawasan. Tahu apa? Kawasan sempit. Sempit kan? Sini sempit. Bila sempit, laju tinggi, tekanan rendah. Boleh? Boleh kan? Dan di bahagian ini pula, okey kan, cikgu beritahu kamu kan, di bahagian X pula, dia punya laju yang rendah, tekanan yang tinggi. Dan di bahagian Z adalah berada dalam keadaan pertengahan. Okey kan? Jadi bila kita yang sempit dulu kan, Y ni, bila tekanan sini rendah, tekanan atmosfera akan masuk di sini. Kamu tengok sini kan. Tekanan, okey. Tengok pada, okey. Tekanan atmosfera. Apabila laju berkurang, tekanan bertambah. Kan? Laju berkurang, tekanan. Ni cerita lain lah kan. Cerita tentang yang ni lah. Ini cerita tentang padam lah ya. Yang ni cikgu cerita tentang ni. Laju berkurang, dia hilang pula ya. Laju berkurang, tekanan bertambah. Ini cerita tentang dia. Okay, kan? Yang ni laju meningkat, sempit, tekanan berkurang. Ini cerita tentang Y. Okay, boleh faham tak kelirukan kamu Dan tekanan atmosfera akan datang pada arah atas tadi. Dia boleh tadi. Okey, pada arah atas. Ni tekanan atmosfera. Ni kita boleh tekanan atmosfera ni paras dia. Ni PATM. Sini PATM. Sini
PATM. Tekanan atmosfera. Okey, jadi tekanan ni terlalu rendah menyebabkan paras dia paling rendah. Paras tu paling rendah kan. Itu paras dia daripada sini ke sinilah. Daripada sini, tu padam pula ni. Parasnya daripada ya, parasnya daripada sini ke sini. Ni paras dia Dan paras ini paling tinggi kerana hal laju dia paling kurang, tekanan dia tinggi. Jadi tekanan ni tinggi, kawasan ni tinggi tekanan, menyebabkan tekanan atmosfera tak dapat menekan secara lebih lagi lah. Bila tekanan ni rendah, atmosfera dapat menekan sehingga paras yang lebih rendah. Okey Yang ini berada dalam keadaan pertengahan. Okey. Ini hal laju yang paling tinggi sekali. Ni nombor cikgu buat VQ lah. VY paling tinggi. Paling tinggi. Vx yang paling rendah hal laju. Dan Vz medium lah. Pertengahan. Pertengahan di antara dua tu. Boleh Okey, itu berkaitan dengan hal laju lah. Hal laju dan tekanan. Cikgu rasa jawab kot soalannya. Okey, jadi tekanan atmosfera tu dah arah dia Oh, ada cikgu lukis dah atmosfera nampak. Tu arah dia menekan permukaan tu. Okey. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Boleh tulis di ruangan mesej Cikgu boleh cikgu tengok kamu punya ruangan mesej ni Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ada tak? Ada tak ada? Ada nak tanya tak? Okey, Alex kata ada. Okey, tak apa. Kita teruskan lagi soalan. Okey, kalau macam ni pula. Macam ni kita tengok sempit. Mesti jangan lupa sempit. Sini hal laju tinggi. Tekanan rendah. Sini adalah paling apa? Paling tekanan rendah lah. Ni tekanan. Bila tekanan sini rendah, tak kuat, jadi atmosfera air akan menekan. Kita tengok sini Pertama, apabila hal laju meningkat, sempit, tekanan akan berkurang. Dan kawasan yang kedua iaitu ini. Apabila hal laju berkurang, ini paling hal laju berkurang, tekanan bertambah. Sini hal laju berkurang, tekanan bertambah. Ini tekanan yang paling tinggi. Ini tekanan yang paling rendah. Okey. Tekanan atmosfera macam mana dia bertindak sekarang ni? Dia bertindak pada permukaan air ni. Dia akan menekan sini. Tekan. Sehingga paras ni akan naik ke atas. Okey Jadi sebab ni tu. Atmosfera tekan Sebab tekanan di sini rendah. Jadi dia akan menekan sehingga paras yang tertinggi. Nampak? Kenapa tertinggi? Sebab kawasan ni lemah. Tekanan atmosfera dia kurang. Tekanan dia berkurang. Jadi atmosfera boleh tekan sampai tinggi. Di sini yang paling rendah. Sebab tekanan atmosferanya. Cikgu lukis gambar sini. Sebab tekanan atmosfera ni. Tekanan ni adalah tinggi. Ini tekanan yang rendah. Itulah cikgu nak cerita tu Yang R ni adalah sederhana di antara X dengan Y. X dengan Y macam tadilah. Di antara X dengan Y. Jadi inilah paras dia kita akan lukis nanti Okey. Itu yang penting dekat sini. Okey ingat sama kot. Cuma beza yang tadi dengan ni lah. Tadi dia ini pengaliran udara. Yang tadi tu tadi kita tengok tadi. Yang tadi tu kita apa? Ni pengaliran air. Dia nampak? Kita tulis sikit lah. Sini aliran air. Air maksudnya cecair lah. Okey. Yang ini pula berkaitan dengan aliran udara ataupun gas. Jadi cecair dengan gas kita panggil apa? Cecair, gas. Kedua ni kita panggil sebagai bendalih. Bendalih Bendalih. Itu dia. Ataupun bahasa Inggeris panggil fluid. Okey Okey, cikgu teruskan Teruskan soalan kita. Okey, kita buat soalan SPM lah Soalan SPM 2017 nombor 2.
Soalan struktur lah ni kan. Soalan mudah lah. Nombor 2. Soalan simple kan. Soalan je gambar tadi kan. Dah terang tadi dah kan. Okey. Okey, Raja menunjukkan sebuah garis lantas spoiler yang dipasang kepada kereta lumba. Bentuk aerofoil bagi spoiler tersebut menghasilkan daya ke bawah apabila udara mengalir melarinya. Dia kata ada daya ke bawah terhasil. So, namakan prinsip yang digunakan. Pastikan ejaan yang betul lah. Iaitu prinsip Bernoulli. Ejaan betul kan. Jangan lupa ejaan yang betul. Okey, pergi yang kedua. Soalan. Ada kiraan sikit ni Dia kata luas permukaan atas spoiler ialah 0.25. Atas spoiler 0.5. Jadi luas permukaan atas lah kita ambil macam ni Sini A bagi 0.25 meter square. Okey, dia kata sini tekanan pada permukaan atas ialah 1500 dan tekanan pada permukaan bawah adalah 500. Jadi tekanan di atas ialah 1500 dan tekanan di bawah ia bersilap. Tekanan betul tekanan pada permukaan atas 1500 dan tekanan di bawah adalah 500. Ni tekanan. Tekanan di atas, tekanan di bahagian bawah. Jadi ini wujudkan perbezaan tekanan pada permukaan A 0.25 ni. Permukaan Okey, soalan dia. Soalan pertama senang je. Hitungkan perbezaan tekanan permukaan atas dan bawah. Perbezaan tekanan tolak lah. Tolak je tolak lah. Itu 1500 tolak 500. Jadi dapat 100 Pascal. Boleh faham Jadi kita dapati tekanan di atas lebih tinggi. Tekanan tinggi. Tekanan di bawah lebih rendah. Jadi akan wujudnya satu daya ke bawah. Downward force ke bawah. Jadi soalan yang kedua. Daya ke bawah. Daya ni lah suruh cari. Bertindak ke atas spoiler tersebut disebabkan oleh perbezaan tekanan. Jadi kita balik pada formula. Formula apa? P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. Di mana P-nya kita tahu. Iaitu 1000. Okey. P kita dah tahu. F kita nak cari. A dia kita ambil iaitu 0.25. Jadi kita gantikan. Jadi kamu gantikan. Jadi jadikan formula F sama dengan PA. Jadi macam inilah. Jadi gantikan PA 1000 darab 0.25. Tak perlu tukar unit sebab apa? Semua dalam unit SI. Jadi jawapan 250 Newton. Sebab ini unit dalam Pascal SI. Ini unit dalam meter kuasa 2. Kalau kamu tak tahu juga, kamu boleh tulis macam ni. Boleh. Kalau dah sesak sangat, 250 Pascal meter kuasa 2. Ini pun boleh. Kalau kamu nak tulis lah. Buat titik ni maksudnya tambah darab lah. Tapi lebih baik Newton lah. Memang kamu tahulah. Daya mesti unit dia adalah Newton. Kalau guna unit SI, macam itulah kita guna dia. Unit SI. Okey, kita teruskan slide yang berikutnya. Okey, soalan seterusnya. Berikan satu sebab mengapa daya ke bawah diperlukan untuk kereta lomba itu bergerak dengan laju. Cikgu minta siapa nak jawab? Ada siapa nak cuba? Dia kata kenapa daya ke bawah kita perlukan untuk kereta tu bergerak dengan lebih laju, dengan laju. Apabila kereta itu bergerak laju. Sorry, apabila Ada siapa nak tulis ruangan mesej? Ada tak? Ada tak? Ya. Senyap ya. Boleh Okey, bagus. Wuliau Wuliau kata mengelak kereta terbang. Kata betul lah tu. Kereta terbang to avoid the car from lifting up. Betul. From the ground. Betul. Alex, betul. Okey tu jawapan-jawapan yang boleh terima lah. Kalau SPM betul lah jawapan kamu Okey ni jawapan dia. Stay on the ground
prevent lifting tadi kan. Stabil, elak terangkat ke atas, terbang lah. Okey Itu semua jawapan kamu betul kan. Terima kasih. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Itu soalan SPM 2006 nombor 5. SPM kan, kertas 2 kan. Soalan struktur juga. Nombor 5 ni soalan selalunya perbandingan kan. Dia bagi 2 gambar. Kita tengok Raja menunjukkan keadaan kertas sebelum dan selepas udara ditiup. Jadi keadaan ni ada 2 kan. Before and after. When. When. Bukan after, when. Semasa kan. Sebelum dan semasa. Okey. Dan juga keadaan kanopi sebelum lori bergerak. Kan? Kanopi. Before dan when. Bila. Semasa. Okey kan. Ni cikgu dah terang tadi kan. Dua-dua kes ni cikgu dah terang daripada penerangan tadi kan. Okey. Tak apa. Soalan yang pertama. Ni bukan E lah. Silap kan. Ni ada A sebenarnya. Apakah maksud laju? Laju. Laju ada rumus dia. Tengok muka surat depan. Laju sama dengan jarak per masa. Kamu tulis macam ni pun dapat markah sebenarnya. Ataupun kamu kata jarak per masa. Ataupun kamu kata kadar. Atau macam ni. Kadar jarak. Okay. Kadar jarak. Itu pun boleh Kadar jarak. Ni soalan kita panggil mengingat. Mengingat maksudnya soalan ni boleh kamu jawab dengan menghafal pun kira okey lah. Kalau kamu hafal pun kamu jawab okey. Boleh jawab Okey, kita pergi pada soalan F. Soalan yang seterusnya. Bukan F ni B kan. Tu rasa kan. Okey, berdasarkan Raja. Okey. Nyatakan 2 kesamaan bagi situasi 2.01 dan 2.02. Dia kata ada 2 persamaan. Mesti ada persamaan. Sebab dua-duanya adalah menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, tapi kita tengok dari segi gambar. Yang pertama dia kata, jika tiada pergerakan udara, okey, tiada pergerakan ni maksudnya sebelum kertas dan kanopi tidak terangkat. Kertas terangkat, kanopi mengembang. Terangkat boleh lah. Dan jika ada gerakan udara, kanopi dan kertas terangkat ke atas. Boleh faham Terangkat ke atas. Jadi inilah keadaan yang kita terangkan. Dia minta situasi berdasarkan gambar. Okey, yang kedua. Bandingkan tekanan udara di bahagian atas dan bahagian bawah kertas itu. Jadi dah tentulah bahagian atas dia minta tekanan. Bila tiup, hal laju tinggi. Tekanan rendah. Prinsip Bernoulli. Di bahagian bawah, tekanan tinggi. Jadi kita kata sini, air pressure above the paper is lower. Ataupun tekanan di bawah tu lebih rendah daripada tekanan di bawah. Tekanan di atas lebih rendah daripada di bawah. Lower than the below paper. Okey, ni kita tengok. Okey, yang soalan yang ketiga ni dia kata, hubung kaitkan dengan laju. Laju V dengan tekanan. Ini prinsip Bernoulli. Senang je. Apabila laju bertambah, tekanan akan berkurang. Laju tinggi, kawasan tekanan rendah. Itu maksud dia Saya rasa mudah soalan ni Tak ada masalah kot. Kau boleh jawab lah Soalan ni, soalan SPM yang lepas Okey, kita tengok ni. Namakan prinsip yang digunakan. Ejaan kena betul. Itu Bernoulli. Bernoulli. Ada S pun boleh lah. Bernoulli principle. Atau ada S pun boleh. Tak ada masalah lah. Tapi jangan ejaan Bernoulli tu salah. Itu yang penting. Okey, soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan alat digunakan untuk mengukur laju udara. Dia ukur laju udara ni. Okey, ni alat dia. Okey, kita baca lagi. Dalam Raja, paras air berwarna dalam tiup U adalah sama dengan sebelum udara dialirkan. Sebelum, maksudnya udara tak dialirkan. Bila udara dialirkan di sini, nak gambar ni udara mengalir di sini. Ini tak ada udara kan? Ini ada udara. Ini kawasan
sempit. Bila sempit, laju dia akan laju dalam tu kan bertambah. Tekanan akan berkurang. Betul kan? Dan untuk Q ni, laju dia adalah rendah. Tekanan dia adalah tinggi. Jadi telah wujud perbezaan tekanan pada Q. Maksudnya di sini tekanan, di sini tekanan tinggi, di sini tekanan rendah. Itu silap. Di sini tekanan rendah. Rendah. Ini menyebabkan daya terhasil pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, jadi macam mana nak lukis gambar ni? Macam kita lupa nak bagi soalan nombor satu. Jadi terlajak sangat. Soalan yang kedua, bandingkan laju udara di P dan Q. Jadi kamu tahulah, laju udara di P tinggi, laju udara di Q rendah. Jadi jawab macam tu. Laju udara di P lebih daripada Q. Lebih daripada Q. P more than Q. Okey, Okey, yang berikutnya. Inilah nak tanda bentuk mana satu. Jadi kamu tengok sini kan. Tu paras dia. Cuba padamlah. Mungkin tak nampak kot kan. Sebab tekanan tinggi, dia akan menolak paras ni ke bawah dan paras ni naik ke atas. Sebab apa? Tekanan di sini adalah rendah. Ini paras yang kita lukis. Kalau tak ditiup angin, udara tak tiup, maka paras dia sama. Paras dia sama. Okey tu prinsip Bernoulli bagaimana kita nak faham. Okey. Okey, tengok soalan ni. Ini gambar penerangan yang lebih jelas kalau kamu tengok tengok cerita dah. Okey, P sempit, laju tinggi, tekanan rendah. Okey, Q lebih besar, laju rendah, tekanan tinggi. Jadi menghasilkan satu kawasan tekanan tinggi, tekanan rendah. Jadi daya terhasil. Ini kawasan tekanan tinggi, tekanan rendah. Jadi daya terhasil menyebabkan dia akan naik ke paras yang lebih tinggi. Macam gambar ni. Okey itu cerita dia. Okey cikgu rasa ada soalan tak ada kot tak ada kan? Ini mudah, bab ni mudah lagi senang banding dengan bab yang sebelumnya yang susah sikit Archimedes lah. Yang ni okey lah sikit cikgu rasa Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kertas 2A SPM 2005 nombor 5 nombor 5 soalan struktur juga. Masih lagi bandingkan dua gambar. Jadi kalau kamu tengok soalan ni seakan-akan sama jadi kamu boleh jawab dengan mudah saja Okey, dia kata Raja menunjukkan sekeping kertas digantung pada satu kaki retort. Okey, apabila udara dialirkan dari muncung satu pump udara, kedudukan kertas itu berubah seperti tunjukkan Raja B. Jadi maksudnya ini kes macam tadilah. Ini adalah sebelum, ini adalah semasa. Okey, cerita tadi juga Tapi soalan telah diubah suai sedikit lah. Okey bandingkan kedudukan kertas itu A dan kedudukan B. Senanglah. Kamu tengok gambar adik kamu pun boleh jawab soalan ni Dah tentu kertas bahagian Raja B tu lebih terangkat ke atas lah. Jadi kita kata Raja B ditolak ke atas. Nampak? Lebih ke atas. Bandingkan dua gambar. Raja B tekanan tolak ke atas. Okey. Kita dia lambat keluar tulisan tu ya. Okey, kita teruskan. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Tengok slide yang berikutnya Ini gambar dia. Betul-betul. Okey, okey. Okey, dia kata sini daya yang counting pula ya. Okey, dia kata sini daya yang menyebabkan kedudukan kertas itu berubah dalam petak bertanda X. X ni lah pada Raja B. Okey. Tanda dan labelkan F yang bertindak ke atas kertas itu. Sama cerita tadi. Kalau kamu tahu, ni cerita dia. Bila angin ditiup sini, laju bertambah, tekanan berkurang.
Okey kan? Tekanan berkurang. Yang bawah pula hal laju berkurang, tekanan bertambah. Jadi dia mewujudkan perbezaan tekanan menghasilkan daya pada arah ke atas. Kan? Menghasilkan daya pada arah F ke atas. Macam itulah. Dia suruh label kan. Okey, terangkan bagaimana daya dihasilkan. C. Macam tu terang tadi kan. Perbezaan tekanan hal laju. Tengok ni. Udara bergerak laju di bahagian atas, tekanan rendah. Ini. Okay, kan? Itu markah yang pertama. Yang kedua, daya bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Perbezaan tekanan hasilkan daya. Nampak? Benda ni mudah kan? Dia berulang-ulang benda yang sama kan? Cikgu rasa kamu boleh jawab soalan dengan mudah. Kalau kamu faham konsep prinsip Bernoulli. Tengok je, dia melibatkan berdalir yang bergerak. Itu idea yang kita nak tahu. Okey, cikgu teruskan lagi. Boleh kan? Cikgu teruskan lagi untuk slide soalan ni. Soalan ni mungkin tu kan. Okey, soalan dia. Bandingkan. Berbanding dengan kedudukan kertas itu pada Raja B, apakah perubahan yang berlaku? Perubahan yang berlaku pada kedudukan kertas itu jika udara mengalir lebih laju. Maksudnya laju bertambah. Bila laju bertambah, tekanan akan berkurang. Bila tekanan berkurang, laju bertambah, tekanan berkurang. Hal laju di bawah adalah kurang tekanan tinggi. Jadi sebab kamu kata, dikata sini, mengalir dengan lebih laju. Jadi lajunya lagi bertambah double. Jadi akan berlaku perbezaan tekanan yang lebih tinggi. Jadi daya yang terhasil pada arah ke atas tu menghasilkan daya yang lebih tinggi. Jadi dia akan terangkat lebih tinggi. Lift up further. Dapat berterangkat dengan lebih lah. Okey. Beri sebab. Sebab siapa nak cuba? Cikgu bagi kamu peluang pula. Apa jawapan untuk ni? Beri sebab anda. Kenapa dia boleh terangkat lebih? Dengan hal laju yang lebih tinggi. Ada idea? Siapa nak cuba? Apa jawapan dia? Okey, cikgu tunggu Okey, nampak gaya belum jawab lagi kot. Tengah type pun apa jawapan untuk yang kedua ni? Berikan sebab bagi jawapan anda. Jawapan anda maksudnya kenapa kertas tu lebih terangkat lebih tinggi. Okey, ada jawab dah. Okey, dia kata ni higher velocity produce more lower pressure region. Boleh juga menghasilkan tekanan yang lebih rendah. Tekanan rendah Atau dekat sini hal laju yang tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Betul. Jadi paling tepat kamu kena cakap daya tu sendiri macam ni. Tekanan semakin rendah. Ini jawapan kamu. Betul lah jawapan rendah. Tepat. Okey. Bila daya bergerak dengan lebih laju. Bila udara bergerak dengan lebih laju. Okay, maksudnya laju bertambah lah. Lebih laju. Jadi daya bertambah. Kalau kamu jawab soalan beri sebab anda, daya bertambah pun boleh. Boleh kamu jawab. Cikgu, saya jawab daya bertambah. Itu pun dapat markah. Kalau kamu jawab macam tadi yang Alex jawab ni, lower pressure region, boleh juga. Atau kamu kata tekanan yang rendah, itu pun boleh juga. Boleh terima. Dua-dua boleh accepted Okey, bagus Beliau dengan Alex. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Name the principle. Senang. Prinsip Bernoulli. Bernoulli principle. Namakan alat yang terdapat dalam makmal sekolah yang menggunakan prinsip di atas. Prinsip E lah. Alat peralatan. Jadi mungkin kamu kena fikirlah apa alat dia. Prinsip Bernoulli. Jadi kita tengok sini contohnya kita tengok sini. Kita bincang tadi. Barat radas tadi iaitu Bunsen burner. Penunuh Bunsen. Ini kita dah bincang sebelum tu. Okey, sebelum tu. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan SPM 2007 nombor 9, pengetahuan, knowledge. Knowledge soalan esei lah ni. Kita tengok sini Soalan pertama, Raja menunjukkan satu kata rentas. Sayap. Okey, tak apalah sayap kata itu mengalami daya angkat. Daya angkat ni dah kapal terbang, dah tentu daya angkat lah.
kapal terbang mesti daya angkat. Bentuk. Namakan bentuk. Bentuk dah tentu ejaan dia aerofoil. Aerofoil. Okay, Aerofoil. Itu contoh dah. Aerofoil. Okey, soalan yang ni mudah je lah. Soalan kedua. Pemahaman. Okey, terangkan mengapa dia angkat bertindak pada kapal terbang tersebut. Senang saja. Kamu katalah hal laju bertambah di bahagian atas. Tekanan rendah. Di bahagian bawah, hal laju berkurang. Tekanan bertambah. Jadi berlakunya perbezaan tekanan menghasilkan daya pada arah atas. Daya angkat. Okey, itu sebenarnya idea. 3 markah saja. Itu maknanya hal laju bertambah tinggi di bahagian atas. Tengok yang cikgu tulis tadi. Yang kedua, tekanan rendah di bahagian atas. Ada kita ni. Yang ini. Okey. Tekanan tinggi di bawah menghasilkan perbezaan tekanan. Tekanan tinggi. Ini tekanan tinggi di bawah. Ataupun kita kata perbezaan tekanan. Daya terhasil. Daya terhasil. Kamu daya terhasil. Ataupun kamu boleh formula lah daya angkat F sama dengan PA. Yang cikgu bincang tadi dalam kereta lumba. F sama dengan PA. Jadi kalau soalan 3 markah macam ni, cikgu cadangkan kamu bagi 1 poin, 2 poin, 3 poin. Ini pun boleh jadi 2 3 poin, 4 poin. Lebih daripada markah yang diperuntukkan. Itu sebenarnya. Itu cara terbaik untuk membuat soalan memahami. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Soalan konsepsi. Maksudnya soalan membandingkan 2 gambar. Tengok gambar ni. Okey, sama-sama tengok. Okey, 2 orang peluncur ski berlepas dengan hal laju yang sama ketika menuruni platform yang tinggi. Platform yang tinggi. Okey, tak apa. Dia kata dengan hal laju yang sama. Baca. Darjah 9.2 menunjukkan keadaan badan bagi 2 peluncur ski itu semasa berlepas dari platform. 9.2 menunjukkan struktur badan. 9.2, 9.3 tentang keadaan badan. Okey. Lepas tu 9.4 dengan 9.5 dia tunjuk tentang apa? Tunjukkan kedua-dua peluncur itu mendarat di permukaan tanah pada ketika yang sama. Mendarat. Jadi mendarat. Jadi kita tengok. Ini jarak pendaratan dia. Pendaratan dia. Jarak. Ini pendaratan dia. Ini jarak pendaratan dia. Jarak pendaratan dia. Okey, soalan. Merujuk pada rajah ni, bandingkan keadaan badan kedua peluncur itu. Ini markah yang pertama. Keadaan badan. Jadi kamu jawab keadaan badan. Cuba tengok. 9.2 macam ni. 9.3 macam... 9.3 macam ni. Jadi apa kita buat kesimpulan? Kita katalah 9.3 lebih bongkok. Boleh kan? Macam itu. Jadi rajah 9.2 kurang bengkok. Daripada kalau tulis bongkok pun tak ada masalah. Lebih bongkok. Lebih bengkok pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun more bending. Boleh juga. Okey, yang mereka bandingkan jarak mendarat bagi kedua peluncur itu. Kamu boleh tengoklah jarak mendarat. Yang ini jarak dia di sini saja. Yang ini jarak dia lebih. Jadi kita katalah. Jarak mendarat rajah 9.3. 9.3 lah. Lebih jauh daripada 9.2. Ataupun kamu boleh tulis 9.5 lebih daripada 9.4. Sebab apa? Dia merujuk pada rajah ni. Okey, itu boleh. Ini soalan senang konsepsi. Okey, jarak mendarat. Okey, soalan seterusnya. Cikgu. Hubungan di antara daya angkat dengan jarak mendarat. Daya angkat dengan jarak mendarat. Jadi semakin jauh jarak mendarat, semakin jauh ni, semakin besar daya angkat. Ataupun kita kata semakin besar daya angkat, semakin jauh jarak mendarat. Jadi markah dia macam ni lah. Ini satu markah. Ini markah yang kedua.
Dia markah kedua kan. Ni markah yang ketiga. Tapi ada dua ni. Tu markah dia lah. Kan? Maksudnya dia bagi dua markah lah untuk keadaan ni lah. Kamu jawab relationship ni. Dua markah. Ni format lama kan. Soalan format lama memang macam ni sikit kan. Ada masalah sikit. Okey. Okey, kita teruskan kan. Soalan dia, namakan prinsip diangkat yang sama dengan peluncur ski tu. Jelaskan persamaan itu. Jadi nama minta satu sukan. Sukan dia dah tentu apa dah? Ada lompat, lompat jauh. Lompat jauh boleh kan? Lompat jauh, lompat kijam pun boleh kan? Kerana apa persamaan dia? Daya angkat berkala terus dengan jarak mendarat. Bila daya angkat bertambah, jarak mendarat akan bertambah. Itu sebenarnya daya angkat bertambah. Okey, ni soalan dia. Okey, kita pergi pada soalan aspek dan alasan. Kita cukup lagi masa. Kita dah habis ni. Kita habis dah ni. Soalan aspek dan alasan. Okey, kita baca sama-sama. Okey, menunjukkan perahu layar. Perahu layar, okey. Anda ada beberapa cadangan untuk mereka bentuk sebuah perahu layar yang boleh bergerak dengan lebih laju. Lebih laju. Okey, kan? Maksudnya mature lah, menggunakan pengetahuan tentang gerakan. Gerakan maksudnya laju bertambah lah. Ataupun mature. Daya mesti nak daya tinggi. Sifat bahan seperti ketumpatan. Sifat bahan seperti ketumpatan dengan kekuatan. Kuat. Sifat bahan. Okey, berdasarkan aspek berikut. Pertama, permukaan papan luncur. Okey kan? Kita pilih permukaan papan luncur macam mana? Permukaan papan luncur yang licin. Permukaan papan luncur yang licin. Licin biasa merujuk pada mengurangkan daya geseran ataupun rintangan. Mengurangkan rintangan. Kurang rintangan. Boleh kan? Licin. Okey, ni yang pertama. Dalam SPM sekarang dia tak bagi dah maklumat ni kan. Kamu kena fikir sendiri. Tu beza dia. Okey, bentuk papan luncur. Macam bot lah. Kapal. Tajam di bahagian depan ataupun bentuknya kita panggil bentuk aerodynamic ataupun streamline pun boleh kan. Aerodynamic pun boleh. Streamline atau bentuk larus. Tujuannya sama juga, mengurangkan rintangan udara. Rintangan air, rintangan udara. Boleh kan? Jadi bahan yang digunakan untuk papan luncur, senang. Sebut nama bahan dia. Kalau tak tahu, bubuh bahan. Seperti kayu ke, plastik ke, boleh. Alasan dia apa? Ringan. Kuat dan ringan. Boleh. Atau kamu jawab, bahan yang digunakan. Iaitu ketumpatan rendah. Kamu bagi tahu ciri bahan tu. Itu ketumpatan rendah. Alasan ketumpatan rendah adalah ringan. Nak tambah lagi bolehlah kan. Komposit karbon, gentian kaca. Ini kalau siapa yang biasa baca dia jawab macam ni lah kan. Kalau biasa-biasa kalau jawab kayu pun tak ada masalah lah. Mudah terapung. Tidak mudah pecah. Ini maksudnya kuat. Kalau bahan tu kuat, tidak mudah pecah. Laju bertambah. Ini kalau saya rasa jawapan ni tak boleh terima kan. Sebab ada perkataan tadi, dia kata lebih laju. Laju tambah tak boleh kan. Ringan. Okey, ringan. Tahan daya tinggi. Tahan daya tinggi. Okey. Yang berikutnya iaitu apa dia? Bahan untuk layar. Material cell. Sebutlah nama bahan dia. Layar ni biasa kita guna apa? Kita guna nylon. Nylon ni sesuai untuk buat belon. Belon. Papan layar. Canvas pun boleh. Dan kamu tak ada modal, dah keputusan idea keputusan bahan kuat. Itu pun okey. Alasannya apa? Tidak mudah koyak. Tidak mudah rosak. Ni. Kalau kamu tulis nylon, kamu boleh kata ringan dan kuat. Ingat cikgu ajar. Kalau kita sebut nama benda tu, alasan kita mesti ringan dan kuat. Itu idea yang selalu ada lah. Ringan dan kuat.
Okey, saiz layar. Saiz layar, kita nak saiz layar yang besar lah. Pertama, saiz yang kecil. Jadi apa alasan? Dapat merangkap banyak angin ni? Betul juga. Jadi kita pilih saiz layar yang besar. Alasan dia ialah daya yang lebih besar. Angin yang banyak, dia akan menghasilkan daya yang lebih besar. Okey, boleh Okey, jadi kita nak jawab soalan ni, kita jawab dalam bentuk macam ni kan. Kita buat jadual, itu perkara ubah suai, modifikasi dengan alasan. Biasanya cikgu panggil push lah. Perkara ubah suai sebab. Push. Jadi tak kisahlah tiga. Dan markah yang diberi macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini contoh-contoh 10 tak nampak terlindung dengan cikgu punya ni pula kan. Ni markah yang ke-10 lah. Sebab tak nampak tu tulis kat situ. Okey Okey, terima rasa kamu faham cara nak jawab soalan ni. Dah ikutlah format cikgu ni Kalau tidak bagi alasan, apa betul dah? Alasan mesti sekurang-kurangnya apa? 3 alasan kalau boleh. Cuba tengok ni berapa alasan? 1 je alasan ataupun dia buat translate kan. Jadi macam ni dulu lah. Mudah terapung alasan pertama. Tidak mudah pecah. Kedua, luncur laju. Ni semua ni. Laju pertama saya rasa tak terima dengan ni ringan terima. Jadi ni banyak alasan alasan yang banyak dapat membantu kamu untuk soalan-soalan yang lain juga seperti cikgu dah terangkan sebelum ini. Okey Okey, ada soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu ingat setakat saja cikgu punya kelas. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Terima kasih Thank you, cikgu. cikgu. Okey, Terima sama. kasih cikgu. Sama.